senaskah ataupun sebuah buku ini perbandingan antara dalam sistem ekonomi keperluan dan juga kehendak. Mungkin pada ketika ini buku itu dianggap hanya sekadar keperluan dan juga mungkin dianggap sebagai kehendak. Sebaliknya keperluan itu tidak dikesampingkan. Dalam perihal untuk kita melihatkan kepada bagaimana aspek ekonomi ini membawa kepada pembudayaan ilmu dalam konteks pembacaan dan juga pembelian buku. Tuan Syekh, ada beberapa perkara yang kita bincangkan seketika tadi sewaktu kita berehat seketika, iaitu berkenaan tentang membudayakan buku ini juga berkisar berkenaan tentang satu harga, sama ada buku itu mampu milik ataupun tidak. Kalau harganya itu mahal, mungkin pengguna ataupun konsumer lebih berkehendakkan untuk membeli barang keperluan harian, makanan dan sebagainya berbanding buku ataupun untuk the lavish style yang lebih dekat di hati mereka. Dan yang kedua adalah berkenaan tentang pengecualian cukai. Ini juga penting, merancakkan buku bermakna kita perlu untuk memastikan agar amalan itu diterjemahkan dalam kitaran ekonomi. Betul. Kita kena lihat, kalau kita nak menggalakkan orang membaca, kita kena beri galakan sampingan. Bagaimana kita nak menggalakkan orang membaca? Setiap ringgit yang dibelanjakan, itu mahal. Kalau macam harga buku kita ni, kalau kita nak ikutkan, dah habis murah dah. Sebab pasal apa? Kalau antara penerbit ni, kita tak nak letakkan harga tinggi kerana kita takut orang tak beli. Sebab kita nakkan orang membeli buku kita. Tetapi kalau kita letakkan harga tinggi, sukar. Dan sampai ke tahap yang kita terpaksa absorb kenaikan harga kertas contohnya. Yang harga kertas ini amat penting dalam industri perbukuan kerana kalau orang kata kalau orang dah tak baca buku fizikal, orang baca buku digital, itu amat salah. Itu adalah tanggapan yang sangat salah kerana daripada dulu sampai sekarang penjualan bahan digital e-book hanya tak sampai 5% daripada keseluruhan penjualan buku. Jadi itu amat salah. Jadi memang kita masih memerlukan buku fizikal. Dan apabila kos-kos pembuatan buku fizikal itu, contoh harga kertas ini tidak diberi perhatian oleh kerajaan contohnya. Kalau kita tidak ada intervensi di mana kita boleh kawal contoh harga kertas supaya tak tinggi lagi. Sekarang ini dengan US dollar yang makin tinggi sekarang, amat sukar untuk penerbit untuk terus menerbitkan buku dengan harga yang berpatutan, yang mampu milik oleh para pembaca. Dan ada beberapa macam insentif tax yang kalau kita bincang sebentar tadi. Sebelum ini buku memang mempunyai insentif khusus untuk cukai. Mula-mula RM500 khusus. Kemudian dinaikkan kepada RM1,000. Itu alhamdulillah dah. Kemudian ditiadakan khusus untuk buku digabungkan dengan lifestyle tax, orang kata sebanyak RM2,500. Kalau semua orang membeli buku RM2,500 itu alhamdulillah. Tetapi apabila dirangkumkan dengan lifestyle yang seperti laptop, internet dan gym membership dan sebagainya, bila dah ke sana berapa banyak persentage yang dibeli bukunya? Tidak ada. So kami industri buku, kami sentiasa meminta supaya teks ini dikekalkan khusus untuk buku. Sebab kata kalau kita nak galakkan minat membaca, kalau tidak ada khusus untuk buku, kenapa susah orang nak beli? Tapi kalau kita lihat untuk insentif teks ini adalah orang-orang yang membayar cukai yang akan dapat insentifnya. Bagaimana pula dengan orang yang tidak membayar cukai? Bagaimana kita nak menggalakkan mereka membaca? Itu yang kita perlukan, voucher-voucher buku ini. Yang khusus untuk macam dulu kita ada voucher buku untuk students, untuk para pelajar. Jumlahnya keseluruhan dalam 300 juta masa itu. Dan apabila ditiadakan dan teks yang untuk buku yang khusus itu ditiadakan, itu pada masa itu adalah zaman yang sangat sukar untuk orang buku. Sangat-sangat sukar. Dan sekarang ini kita masih merangkak sebenarnya. Tidak adanya teks khusus untuk cukai, teks khusus untuk buku, tidak ada voucher-voucher buku untuk pelajar membeli buku, untuk golongan B40 untuk membeli buku. Kalau mereka ini tidak diberi insentif untuk membeli buku, bagaimana untuk menggalakkan mereka membaca? Cik Hei bersetuju buku digambarkan lavish item selain daripada buku akademik yang perlu dibeli? Saya melihat begini, saya nak supaya orang melihat buku ni sebagai satu perkara yang, kalau saya ada buku, saya ni
diangkat darjatnya. Cool kan. Ada vibe macam tu. Okey. Kita tak nak lagi istilah ulat buku kan. Istilah ulat Nerd, buku tu agak nerd. Dia jadi istilah yang agak negatif. Ya. Tapi kalau orang bawa buku, wow. Itu lifestyle yang agak berbeza kan. Macam phone yang harga tinggi lah. Itu yang patut kita buat. Saya setuju dengan Saudara Sheikh mengatakan bahawa kita kena ada insentif untuk menggalakkan orang baca. Ya. Sebab tu saya katakan dalam ucapan saya di hadapannya Amat Perdana Menteri. Dia tak ada pun duit kempen khusus untuk galakkan membaca. Ya. Kita harap semua kementerian buatlah menggunakan bajet setiada. Ini saya fikir kalau yang lain boleh kita bagi duit kempen kan. Ya. Membaca ni kita kata penting. Kita kata membaca ni boleh mengangkat minda. Membaca ini wajib. Ini semangat Iqra. Tapi tak ditunjukkan dengan nilai tertentu. Ya. Saya tambah mungkin kita perlu ditambahkan dengan insentif membeli buku. Kerana kalau menggalakkan membaca tanpa insentif membeli buku juga tidak akan terhasil. Itu saya kata. Saudara Sheikh mengatakan kena ada voucher. Saya setuju. Ya. Kalaupun misal kata sekarang ni kebanyakan voucher insentif pada golongan bersasar, saya fikir itu patut diberikan. Ya. Sebab tu kita sebenarnya telah menghantar memorandum, industri buku lah, bukan saya je. Saya, Sheikh dan semua pihak yang ada, dah hantar memorandum kepada Yang Amat Perdana Menteri untuk melihat perkara ini. Ya. Kita sasarkan B40 contohnya, untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Patut diberikan galakan untuk membaca. Kita kena sebenarnya memberikan pendemokrasian kepada akses perbukuan. Ya. Sekarang saya fikir we are not in the same level playing field. Saya selalu cakap kalau saya dari Kota Tinggi, kampung saya sekolah Felda 3 dengan orang yang ada di Subang Jaya, buku yang diterima mungkin berbeza. Ya. So kita kena pastikan sekarang ni seluruh rakyat Malaysia, seluruh anak murid dapat akses perbukuan yang sama rata. Ya. Yang terkini dengan harga yang kompetitif. Ya. Sistem dan kasta ekonomi juga perlu dimanifestasikan dalam amalan membeli dan juga membaca buku ini. Tuan Syekh, tidak hanya kita ingin melihat pengunjung-pengunjung yang datang ke PBA KL hanya datang, ambil gambar dan OOTD semata-mata, tetapi sekurang-kurangnya ada membeli senaskah buku ataupun memenuhkan bakul dan juga beg yang dibawa itu. Ya. Jadi apa dorongan dan juga galakan memastikan PBA KL ini menjadi pemula kepada budaya membeli buku. Kita sebagai kalau kita lihatlah orang industri buku ni, mereka ini orang-orang baik-baik sebenarnya, orang jual buku ni sebenarnya. kita punya memang satu orang kata industri yang sangat sangat ikhlas. Kita bila peniaga pun ikhlas. So kalau datang, kita tengok bagaimana penerbit bagi diskaun yang sangat hebat. Dan dia buat repackage dengan pembaca in their mind. Yang mereka ada package yang boleh dibeli oleh golongan B40, M40 dan sebagainya. Tidak rakus keuntungan. Ya? Tidak rakus. Mereka tidak. Orang-orang bukan kalau tengok orang cik pun mungkin boleh kita ni bukan macam tu orangnya. Ya. Orang buku bukan macam tu. Kita dengan niat yang jujur untuk menggalakkan orang membaca. Supaya pasal apa, kita pun tidak pernah minta duit daripada menteri. Okey. Untuk PBA KL ini memang CK memang saya rasa memang untuk PBA KL tidak pernah mendapat insentif daripada kerajaan. Hanya duit daripada jual booth saja. Mandiri lah. Dan kami pun sebagai persatuan penerbit, kita tidak pernah meminta duit daripada menteri. Apa yang kita nak ialah galakan duit itu disalurkan kepada orang-orang yang sepatutnya membeli buku. Itu yang kita minta. Supaya bila adanya itu, bisnes kita naik. Kita tak nak duit direct kepada kami. Kita nak duit itu direct kepada orang yang sepatutnya menerima benefit pembacaan itu. Itu dikatakan keikhlasan orang buku. Itulah dia. Tuan K, di kesempatan yang ada ini sama-sama mengajak masa yang berbaki dan hari yang berbaki datang ke PBA KL 2023. Sebenarnya bila saya sebut soal pendemokrasian akses perbukuan,
kami bukan sekadar bercakap, kami melaksanakan. Pesta buku kita kali ini adalah pesta buku hybrid. Ada online, dia ada fizikal. Jadi semua orang berhak memberi buku yang kompetitif, terkini dan juga genre yang pelbagai. Jangan lepaskan peluang sehingga 4 Jun. Dan kita akan akhiri malam itu dengan pelasiman penutup oleh YB Al-Mizan Muhammad Ali. Ya, ingatlah bahawasanya buku itu adalah lambang ketamadunan dan juga lambang seseorang yang berilmu. Terima kasih Tuan Syekh, terima kasih Tuan Khair bersama kami. Kita ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih bersama kami di RTM pada malam ini. Ini juga ruang yang terbaik untuk kita sama mempromosikan satu ruang untuk ketamadunan masyarakat. Saudara-saudara, terima kasih bersama kami dan terima kasih kepada anda yang menonton malam ini nanti khas. Jangan lupa untuk PBA KL 2023 sehingga 4 Jun ini di WTC KL. InsyaAllah kita jumpa di sana. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.